Ingat, fikirkan orang yang tersayang. Dah steam, kerja hilang, nyawa pun boleh melayang. Hashtag tak perlu steam guys. Kami Flow 88. Setiap masyarakat perlu menghargai kehidupan setiap insan di dunia ini. Janganlah kita mudah menghukum dan menunding jari setiap kesalahan orang. Sama-sama kita jauhi dadah durjana. Hashtag Tak perlu steam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam program Borak Apa. Oni, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ain. Borak Apa dibawakan secara eksklusif di platform Facebook Agensi Anti Dadah Kebangsaan bersama saya Nurul Ain Muhammad Bakri. Dan saya Saiful Oni bin Abdul Rahim akan menemani anda bagi mengupas tajuk pengorbanan. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Hai, sedapnya. Nak lena pun ada, Alamak, meremang janganlah pun ada. sampai macam tu sekali Puan Ain. Betul. Ini kalau nyanyi kat mana-mana ni memang sangat lunak dan sedap Boleh lah cek ni. makan kan? Boleh cek makan kan? Boleh. Ha. Open tender. Okey, Oni tadi cakap pasal nyanyian tadi ada sebut berkorban jiwa dan raga dan sebagainya, dan kita juga masih berada dalam bulan Zulhijjah kan? Ya, betul. Bulan yang mana sangat bermakna untuk umat Islam seluruh dunia, sebab kita pun baru sahaja meraihkan Hari Raya Aidil Adha ataupun lebih dikenali sebagai Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Korban. Korban. Ya betul. Kisah ni yang sangat signifikan dengan arti pengorbanan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang perlu kita ambil pengajaran. Kisah pengorbanan dua Nabi ni yang lahir dari keikhlasan tanpa mengharapkan balasan. Yelah, kalau ikut kita ni pun PKP dah 2 tahun dah pun, hampir 2 tahun pun. Dan kita pun sebenarnya tak sangka wabak ni muncul dan kita perlu melalui situasi macam ni, PKP dan sebagainya. Dan kalau kita tanya orang-orang lama pun, macam nenek kita ke mak kita yang dah 50-an, 60-an ke, diorang pun memang tak sangka kan wabak ni macam akan datang, dan diorang pun yang dah berumur pun terpaksa melalui PKP ni sendiri. Ya, Dan betul. maksudnya semua orang lah kena berkorban. Ya, berkorban buat masa ni kita berkorban untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan cara duduk di rumah, berkorban dan untuk meluangkan masa yang berkualiti untuk membantu mengeratkan kasih sayang anak-anak dan juga ibu bapa, keluarga kita ya. Betul lah, sebab semua orang BDR, bekerja dari rumah, tak Ya boleh betul, keluar. ya betul. Anak-anak Oni pun PDPR kan. Ya betul. Tapi dekat Pening rumah kepala. ni, duduk rumah lama-lama ni, apa biasanya Oni dengan anak-anak buat? Aktiviti. Lain tak ada. Nak ber-TikTok, joget, main Oh, lakon-lakon. Ni apa, raja TikTok ni? Bukan. Ini mengikut kehendak anak-anak. Banyak yang saya buat. Saya main nyorok-nyorok dengan dia orang. Kadang-kadang kalau macam petang-petang sikit saya main badminton ke, main orang cakap baling-baling bola, itu je. Selain kemas rumah sama-sama dia orang. Orang kata macam mana? ada pengisian kan? Ya betul. Macam Ain? Biasa kalau saya dengan anak saudara tu biasanya memang main game lah, sama ada kita pergi ke tasik yang berhampiran dengan kediaman kita, ataupun kita aktiviti yang memang dia akan rasa seronok, baca buku cerita sama. Ya betul. Tapi kadang-kadang bila kita main game tu, yang tak tahan tu bila dia kalah lah kan. Budak-budak biasalah nak selalu menang. Kita pun bagi lancar dekat dia. Budak dia nak menang juga. Tapi kalau time mengusik tu kita je lah yang menang kan. Okay, so petang ni kita nak share tip mudah menjadi ibu bapa yang jap hebat. Jap. Tapi
sebelum kita share VT kita tu yang kita rakam ni, saya nak share jugalah beberapa tips yang ataupun beberapa aktiviti yang kita boleh buat selain apa yang kita Oni dan juga kepada... saya buat. Apa yang Oni dan saya buat, selain tu sebenarnya boleh. Maksudnya kalau kita dengan anak-anak kita boleh menyanyi bersama. Ya, betul. Dia pun akan ada karakter kartun yang dia suka. So kita play around lah. Maksudnya kita jadi serigala ke, kita jadi Aquaman ke kan. So dia benda-benda tu boleh buat. Janji ada connection kan. Tak adalah dia menghadap gadget je ataupun dia menghadap video game sahaja kan. Ya, betul. So saksikanlah VT yang telah disediakan. Sip. Nak buat apa ni Aziz? Nak buat apa? Tadi buat apa Aziz cakap? Aziz nak buat kolam. Cekodok. Nak apa Aziz? Cakap tu. Okey, letak sikit-sikit. Toge. Ni apa ni? Nama dia? Toge. Aziz sebut apa nama? Nama ni Toge. Toge. Tunjuk ke ayah. Tunjuk apa tu? Aziz pegang. Oh tu siapa? Mama Taro? Itu ni dia pijak. Mama Taro pun kena lawan ke? Mama Taro duduk ni lah jaga untuk bagi ubat nanti. Okey? Biar yang bos je lah lawan. Boleh? Okey. Ya, apa ni? Dua-dua je. Dia kuat sangat, badan dia tajam. Mana? Saya semua ayu ni. Dia kuat sangat. Kembali semula, terima kasih masih setia bersama kami di Facebook Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Baiklah, seterusnya guys, kita akan terus ke segmen utama kita iaitu Borak Apa. Jadi mengupas isu berkaitan topik hari ini, saya bersama dengan dua tetamu hebat kita iaitu tetamu kita yang pertama, Cik Muhammad Farid bin Haji Muhammad Japri, pelajar pasca siswazah Fakulti Pendidikan Islam Universiti Kebangsaan Malaysia yang juga merupakan pegawai AADK yang berkhidmat di Ibu Pejabat. Dan untuk makluman, Syed Farid ni kini sedang cuti belajar lah, menyambung pengajian di UKM dan telah berkeluarga dan mempunyai 4 orang anak kan Syed Farid? Ya, saya. Ya, okey. Dan tetamu kedua kita iaitu Encik Muhammad Hilmi bin Ibrahim, merupakan kaunselor berdaftar di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebenarnya kedua-dua tetamu kita ni memang sangat familiar lah. Kalau ada yang menonton kita merupakan warga ADK ataupun yang pernah berkhidmat bersama dengan AADK, pasti kenal dengan wajah mereka. Yang mana Encik Hilmi ni pernah bertugas sebagai pegawai khas ketua pengarah kita dan juga pegawai di unit media komunikasi korporat. So semua sihat Cik Farid dan Cik Hilmi? Sihat Puan Ain. Alhamdulillah. So terima kasih sudi bersama kami dalam Borak Apa.
Dan kalau kita sebelum kita mulalah, okay, kita pun borak apa ni merupakan program yang borak secara santai-santai je lah kan. Dan tajuk kita pengorbanan ni, izinkan saya untuk mengupaslah sedikit ataupun memetik maksud pengorbanan tu sendiri daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana maksudnya adalah iaitu kesanggupan untuk melakukan atau menanggung sesuatu sebagai tanda kebaktian, kasih dan lain-lain. So kalau kita pergi kepada Cik Farid lah, apa sebenarnya yang Cik Farid rasa berkaitan dengan pengorbanan dan perubahan daripada belajar daripada bekerja kepada belajar tu sendiri? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati moderator kita pada hari ini, Puan Ain. Sihat Puan Ain? Sihat, alhamdulillah. Saya alu-alukan yang saya hormati pengurusan tertinggi ADK, pegawai kanan daripada ADK Pejabat, sahabat-sahabat saya daripada PTJ. Rupa juga nak alukan ni rakan panel saya ni, Tuan Helmi, juga pengantin baru kita ni. Sihat Tuan Helmi? Selamat pengantin baru. Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita pada hari ini kita dapat dalam satu sesi borak apa kan. So saya ingat kita santai-santai aja ni Puan Ain ya. Ya, boleh-boleh. Soalan saya ditanya tentang mengenai perubahan tentang alam pekerjaan yang pembelajaran sekali. So sedikit lah tuan-tuan ya, ringkasan tentang pengalaman saya sikit. Saya dengan bekerja dengan khidmat kerajaan ni lebih kurang 25 tahun. 7 tahun di Jabatan Akauntan Negara. Selebihnya tu saya di ADK lah kan. So kalau daripada ADK ni banyak adalah tempat sikit lah di Pusat Serenti Dengkil, penolong pengarah di kekuasaan di Melaka, ketua daerah Ampang, Ceras. Lepas tu penolong pengarah pencegahan pun ada sekejap Lepas tu seterusnya sebelum saya cuti belajar tu sebagai penolong pengarah di bahagian rawatan lah. Alright, tuan-tuan, sedikit apabila nak tanya tentang belajar ni saya sebenarnya first degree, diploma dengan first degree saya di UTM. So saya sambung juga di postgraduate. Saya ingat sama ni diploma siswazah dalam tunang dada di USIM selepas tu. Dan sekarang ni bersyukur juga lah, alhamdulillah saya dapat sambung cuti belajar ataupun HLP di Universiti Kebangsaan Malaysia lah. So course yang saya ambil, saya diminta kena beritahu juga ni, saya dalam Fakulti Pengajian Islam dalam Pusat Kajian Dakwah. Sebenarnya saya tentang tesis yang saya ambil ni lebih kepada tentang spiritual punya program dan kenapa saya ambil dari segi pendidikan Islam ni tadi ada Rustim minta saya sampaikan kenapa pilih pengajian Islam khususnya. So saya kata macam ni tuan-tuan sebab dia pada saya pengajian Islam ni dia adalah melengkapi daripada program-program yang kita sedia ada lah. So kalau kita tengok dalam konteks rawatan pun dipanggil bio, psycho, social, spiritual kan. So ada elemen spiritual yang perlu dibantu dalam konteks pemulihan lah. Tetapi dalam konteks di pencegahan ni untuk makluman lah, untuk saya punya master ni saya ambil lebih kepada dalam konteks Islamic parenting sebenarnya, dalam konteks dalam usaha membantu kita dari segi masalah dan pelancongan sosial dan lain-lain. Itu sebab sikit tentang saya lah sikit tuan-tuan. Pada saya agama ni dia akan melengkapi kita lah di satu selain. Dan saya rasa ramai pakar-pakar ADK ni saya rasa cukup pakar dalam bidang-bidang yang tertentu lah, di psikologi, kaunseling dan sebagainya lah. Bagi saya ini adalah sikit apa yang kita boleh buat untuk melengkapi program-program kita dalam usaha kita nak bantu usaha dalam pemulihan dan pencegahan dadah itu sendirilah. Okey, tuan-tuan, saya nak berbalik sikit kepada tentang tajuk kita punya tentang pengorbanan sikitlah sebab hari ini tajuk ni cukup interesting sebab kita pun baru lepas Hari Raya Korban hari ini kan. So saya kan boleh kita kaitkan sikitlah. Tapi sebelum saya masukkan sikit tentang tajuk pengorbanan ni, saya suka sikit ambil daripada sebelum ni kita sambut hadap pada 26 Jun 2021 baru ni, iaitu kita tentang maklumat tentang kongsi fakta dadah dan selamatkan nyawa. Ini satu benda yang cukup interesting. Dan saya sebelum saya mulakan sikit, saya suka sikit nak kita highlight sikit sekarang ni isu pandemik, isu virus COVID-19 dan sebagainya. So saya ambil statistik yang lepas malam menunjukkan pada 27 bulan 7 seramai 16,117 kes yang dijenayati oleh COVID-19.
dan daripada jumlah keseluruhan ni lebih kurang 1 juta yang terlibat yang telah dijangkiti di Malaysia. Dan kematian semalam saja melibatkan lebih kurang ada 207. Dan yang saya cuba nak highlightkan sikit tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang pandemik COVID-19, so kita jangan lupa juga tuan-tuan rakan-rakan, kita jangan lupa ini pandemik ni baru tahun 2019, baru 2 tahun. Tetapi kita, pada saya bukanlah kata pandemik tu tak bahaya, tidak, tetapi kita jangan lupa yang kita rasa pandemik yang kita yang dah lama yang kita berperang ni. Kalau kita kata 1983 lagi kita dah berperang dadah ni dah 24 tahun. Dan kita jangan lupa, dan ini juga adalah satu wabak ataupun yang telah banyak meragut nyawa kita punya terlibat dengan masalah dadah ni. Dan sebagai satu contoh, saya berpetik satu berita daripada Utusan Malaysia pada 19 Disember tahun 2020 di Amerika. Sebanyak 81,000. 81,000 mati akibat overdose daripada penggunaan dadah itu sendiri. So apabila saya kata 81,000, ni saya tak ada statistik di Malaysia, kita tak ada satu kajian lagi. Saya tak pasti berapa di Malaysia melibatkan kematian. So pada saya tuan-tuan, kalaulah 81,000 di Amerika melibatkan kematian, dan kita jangan lupa bukan pandemik saja membunuh ni. Sekarang kalau kita kata, kalau kita ambil daripada hashtag tadi, daripada hadak tu sendiri dia kata kongsi fakta selamatkan nyawa. Sebab saya percaya kalau overdose ni di Malaysia ni pasti ada juga yang di Malaysia yang terlibat dan melibatkan kematian kita di Malaysia ini. So benda ini pada saya kita tak boleh ambil ringan, walaupun pandemik dan sebagainya, tetapi isu dadah ni dah lama kita berperang ni. Dan satu lagi, kalau kita tengok laporan daripada UNODC baru-baru ni, sebanyak 270 million penduduk dunia telah terlibat dengan penangguhan dadah. Dan saya baca juga laporan daripada UNODC, dia kata setiap negara ada peningkatan penagihan dadah setiap negara pada masa sekarang ini. Statistik daripada UNODC tahun lepas. Dan kalau kita tengok statistik di Malaysia, dia kata apa, lebih kurang, saya ambil statistik pada tahun 2019. Dia kata penagih yang terkumpul pada 2019 pada 142,199 orang, dan kes baharu kita pada tahun 2019 pada sebanyak 17,506, dan kes relapse kita 8,574. Dan saya tengok sini, di segi lelakinya pula lebih kurang ada 90% lelaki dan 10% sajalah perempuan, dan 70% adalah golongan belia kita yang terlibat dengan masalah dadah. Dan ini pula, dan kalau kita tengok pula daripada situ, saya tengok statistik yang dikeluarkan oleh ADK, 65% adalah orang yang terlibat ni adalah ATS. Orang yang terlibat dengan ATS ni, kalau ada satu kajian mengatakan ATS ni dia 10 kali benda lebih jahat, lebih teruk daripada dadah-dadah lain kalau kita tengok. Ini kalau kita cakap di segi belia ni, itu Nabi Saidina Ali kata, dia kata kalau kita nak tengok, dia kata masa depan sesebuah negara, kita kena tengok belia pada masa sekarang. So kalau kita tengok 70% dia ni terlibat dengan masalah dadah ini, dan ini yang kita bimbang dan sebagainya. Dan apa yang saya cuba nak highlightkan di sini adalah bukan masalah dadah ini, sebab pada saya isu kita boleh masukkan sikit apa pengorbanan yang boleh saya nak cuba selitkan dengan jawapan pertama tadi. Okey, kalau kita tengok pengorbanan yang kita ambil daripada raya baru-baru ni, kita ambil daripada Saidina Nabi Ibrahim, kan, yang kepada Nabi Ismail yang memerintahkan anaknya dikorban dan sebagainya. Kalau kita tengok ni, kenapa dalam agama pun, kalau kita kenapa ini adalah pengorbanan yang kita kena buat. Dalam agama disebut apa? Dalam satu hadis sebut ajtanibul hamra fa innahul miftahu kulli syarrin. Maksudnya satu hadis dia kata hendaklah kamu menjauhi arak, sesungguhnya arak itu kunci pada segala kejahatan. Saya nak cakap bukan apa tuan-tuan, dalam agama kita dia mengajar tentang, dalam perbahasan hadis ni juga disebut tentang arak ni bukan kata dekat, jauh pun kita tak boleh nak dekat arak ni. Maksudnya kita bukan kata nak ambil, dia suruh kita jauh lagi pada dekat sini. Ini dia kata dalam satu agama dia kata arak ni dia panggil umul khaba'is. Itu arak ini adalah penghulu daripada segala pada kejahatan. Dan kalau kita tengok kesan dadah ni dia panggil biopsychosocial spiritual, dan saya kita ambil segi biologi. Dia kata kesan daripada dadah ni adalah segi otak. Kita selalu cakap tentang brain disease, kita selalu cakap tentang kerosakan otak yang kekal dan sebagainya. Itu dalam tutup pelajaran Maqasid Syariah disebut 5 perkara kita kena jaga dalam agama, dari ikut Al-Ghazali, mengikut dalam kitabnya Al-Muwaffaqat, dalam kitabnya juga ada 5 perkara kita kena jaga ni ikut pandangan Imam Ghazali. Pertama, kita kena jaga akal kita. Ini yang kita rasa kenapa kesan kepada masalah dadah ni cukup besar di segi agama dan sebagainya. Dan saya melihat ADK banyak buat program, cukup baik dah kan. Strategi ADK ni program kita jalankan tentang
sekolah bebas dadah, keluarga bebas dadah, komuniti bebas dadah, kerja tempat dadah dan sebagainya, dan melibatkan dalam dasar negara. Kita melibatkan 15 jabatan, ada 9 kementerian yang terlibat dan sebagainya. Dan apa yang saya cuba maksudkan highlight dari segi pengorbanan di sini, so saya minta pendengar pada hari inilah kita bersama-sama sebab pengorbanan yang kita kena lakukan untuk generasi pada masa akan datang ini. Sebab pada saya peranan keluarga cukup penting dalam usaha membantu supaya generasi kita tidak terlibat dengan mastetik yang saya sebut daripada awal tadi. Cikgu di sekolah berperanan untuk jaga generasi ini. Kita kena korban sikit dan kita kena melihat ini adalah masalah kita bersama dan kita kena korban. Kalau korban ni banyaklah, saya boleh saya takrifkan korban ni. Korban ni pada saya korban kita bagaimana kita nak mendidik anak, pengorbanan kita supaya anak itu tidak terlibat dengan masalah dan sebagainya. Macam mana pengorbanan masa, tenaga, wang, ringgit kita untuk membantu supaya generasi kita ni tidak terlibat dengan masalah yang tidak baik dan sebagainya. Ni sedikit Puan Ain, saya rasa dah panjang sikit tu. Farid, saya pun memang nak reserve apa yang Cik Farid dah sebut tadi, keluarga, guru dan sebagainya tu. Kita reserve soalan tu sebab panjang lagi. Saya rasa elaboration Cik Farid tu memang kita nak fokus kejap lagi kat situ sebab kita nak alih ke Cik Helmi pula ni. Cik Helmi pun dah tak sabar nak kongsi pelbagai input lah dengan kita. Okey, Cik Helmi, berubah daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya kira kalau dululah kita, sekarang pun kami di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia, dulu mungkin kami hanya menerima skop hanya penyalahgunaan dadah ataupun mungkin bahan dan sebagainya yang berkaitan dengan dadah lah. Tapi kini dalam beberapa tahun telah difokuskan kepada isu pelancongan sosial yang mungkin menjadi punca ataupun mungkin akan menjadi suatu tingkah laku yang akan dibuat apabila seseorang tu menagih dadah. Jadi di Kementerian Kesihatan Malaysia, Cik Helmi sebagai kaunselor berdaftar, adakah masih menerima skop isu yang sama ataupun berbeza? Mungkin Cik Helmi boleh terangkan juga dari segi tugasan lah di KKM sendiri. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Saudari Moderator kita, Puan Ain, dan juga sahabat panel saya, Cik Muhammad Farid, selaku saya rasa panel yang sangat hebat. Saya tengok tadi ulas, dia keluarkan data dan sebagainya. Saya pun jadi takut bila Cik Farid sendiri keluarkan data dari KKM sendiri. Saya rasa hebat. Okey, baik. Berkaitan dengan soalan yang diajukan oleh Puan Ain tadi, ya, dulu mungkin ada di kalangan pendengar-pendengar ataupun viewer-viewer, ya, mungkin saya dulu berada di ADK dan mungkin kes-kes yang saya dengar ataupun saya ambil mungkinlah dari segi kes dadah dan sebagainya. Tapi berbeza bila saya berpindah ke Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes-kes melibatkan kes-kes kesihatan mental, kes-kes apa orang kata, kes-kes penyakit mental dan sebagainya lah. So tapi sebenarnya tidak lari daripada bidang penagihan sebenarnya, sebab di penagihan sendiri mungkin kita ada dual diagnosis, mana seorang itu bila dia mengambil dadah mungkin juga dia ada terlibat dengan masalah kesihatan mental atau penyakit mental lah. Cumanya bila saya di sini pun saya di Kementerian Kesihatan sendiri pun menerima kes-kes berkaitan ataupun tentang penyakit dadah. Unit saya sendiri pun, saya pun di bawah unit kesihatan mental dan penyalahgunaan dadah. Ada berkaitan jugalah, mana tak lari daripada ADK itu sendirilah. So orang kata tak terpisah. ADK dadah tu dengan ADK memang sentiasa ada lah. Okey, baik. Cumanya buntut cabaran saya di sini ialah bila kita dalam keadaan pandemik dan sebagainya, dan keadaan masih lagi kita dalam keadaan COVID-19 dan sebagainya. So banyak kes-kes yang kebiasaannya atau di kalangan masyarakat Malaysia hari ini ialah masalah orang kata berkaitan dengan emosi. Ada yang stres bila duduk rumah. Bila kita sebagai seorang manusia, bila kita duduk lama di rumah memang akan ada satu orang kata distress, psychological distress kat situlah. Contohnya stres, murung dan sebagainya kan. Ini perkara-perkara yang berlaku apabila kita ditimpa krisis ataupun wabak ataupun bencana. Sekarang ni kita dalam keadaan krisis lah, COVID-19. So bila berlakunya sesuatu bencana ataupun krisis, memang akan sedikit sebanyak akan mengakibatkan tahap kesihatan mental seseorang itu akan terjejas lah. Contohnya trauma psikologi, kan, takut, sedih, kehilangan, marah dan sebagainya. So ini perkara-perkara yang berlaku di orang kata yang kami semua ataupun semua frontliner
handle lah kebanyakan untuk dari segi psikososialnya. Dan saya sendiri juga bertugas sebagai kata talian psikososial, mental health psikosocial support. So banyaklah kes-kes yang kami terima, kes-kes yang melibatkan emosi, melibatkan trauma psikologi dan sebagainya. So perkara-perkara ini yang kita nak handle sebenarnya. Masyarakat sekarang ni terlalu takut ataupun anxiety dan sebagainya disebabkan oleh bencana. Kita pun kadang-kadang bila kita tengok data-data kan, kita tengok hari-hari data tu, sedikit sebanyak dia akan membuatkan kita rasa takut lah. So perkara-perkara ini yang perlu sebenarnya bila pemanggil call dia kata saya takut nak keluar rumah, ada yang takut sampai nak keluar rumah, ada yang sampai setiap kali keluar rumah basuh tangan, sampaikan nak pegang buku pun kena basuh sampai buku tu orang kata paranoid sampai macam tu sekali. So memang benda tu berlaku, cumanya bagaimana kita nak uruskan tu sangat penting lah. Nanti saya akan cerita bagaimana kita nak dapatkan rawatan dan sebagainya, kat mana kita nak dapatkan rawatan dan sebagainya. So perkara-perkara ini yang perlu masyarakat kat luar sana tahulah, bagaimana mereka perlukan dapatkan rawatan. Kita kat sekarang ni banyak sebenarnya agensi-agensi kerajaan, AADK sendiri pun telah menawarkan khidmat sokongan psikososial. Saya pun rasa bagus sangat, inisiatif yang sangat bagus apabila AADK sendiri bukan sahaja hal berkaitan dadah, tapi AADK juga bantu dalam psikososial, mana kita membantu agensi-agensi kerajaan yang lain untuk sama-sama membantu tahap kesihatan mental masyarakat lah. So dekat sini masyarakat perlu tahu bahawa mereka sebenarnya tidak kesorangan, mereka sebenarnya boleh dibantu. Mereka juga boleh mendapatkan rawatan kita ada berbagai-bagai agensi kerajaan, NGO dan sebagainya yang membantu dalam masalah kesihatan mental. Yang pertamanya ialah KKM sendirilah, kita ada di klinik-klinik kesihatan. Mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental boleh pergi sendiri di klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan. Hanya bayar RM1 saja untuk mendapatkan rawatan kesihatan mental. So selain daripada itu, kita ada JKM, kita ada JAKIM, AADK sendiri yang telah menawarkan khidmat melalui panggilan telefon dan sebagainya. Kita ada LPPKN, kita ada NGO Befinders, kan? Kita ada apa lagi, MIASA dan sebagainya. So masyarakat perlu tahu bahawa jika seseorang itu terlibat dengan masalah kesihatan mental ataupun masalah penyakit mental, mereka boleh dapatkan rawatan. So jika mereka tidak akan dapatkan rawatan dengan orang kata dengan betul ataupun dengan cepat dan sebagainya, so kita takut benda tu akan berpanjangan atau efek dalam kehidupan mereka. So perkara-perkara ini yang masyarakat perlu tahu, perlu cakna bahawa mereka sebenarnya perlu dibantu dan boleh dapatkan rawatan di fasiliti yang saya sebutkan tadi lah, JKM, JAKIM dan sebagainya. So itu dari side kesihatan mental. Ada juga yang call kami nak bantuan dan sebagainya. So itu perkara-perkara yang terpaksa kami jawab juga lah, walaupun kita kata kita buat panggilan dan sebagainya, tapi apabila mereka call tanya, so kita terpaksa jawab kan, ada yang nak minta bantuan dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang berlaku ketika dalam pandemik ni lah. So ya, kita sebagai orang kata penolong, takkan kita kata aku ambil kes kesihatan mental je, aku tak tahu pun pasal bantuan ni. Kita bagi dia pertolongan. Contohnya kita channelkan dia ke JKM, kita channelkan dia kepada NGO yang berkaitan, kita channelkan dia kepada badan-badan yang berkaitan tentang bantuan dan sebagainya lah. Itu yang saya tengah, orang kata saya dan rakan-rakan ataupun yang terlibat dengan mental health psychosocial support ni untuk bantu mereka-mereka yang terkesan lah, bukan dari segi psychosocial sahaja tetapi juga dari segi pengurusan untuk bantuan dan sebagainya. Mungkin untuk tolong bagi bantuan tu bukan tak adalah, cuma kita boleh channelkan. Okay, kita bagi cik ini bantu nombor telefon untuk JKM dan sebagainya. Okey, cik boleh call nombor ni. So kita channelkan dengan agensi ataupun NGO yang berkaitan lah. Itu sedikit sebanyak yang saya kongsikan kerjaya saya ataupun daripada AADK kepada KKM. So tak jauh pun sebenarnya di KKM sendiri pun saya terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah. Ada juga unit berkaitan dengan substance. So tak jauh, memang akan terlibat sedikit sebanyak akan terlibat dengan AADK juga. Ya, tak boleh dipisahkan, maksudnya penyalahgunaan dadah, kesihatan mental dan sebagainya tu sangat berkait rapat. Ya, sangat berkait rapat. So Cik Helmi pun ada bagi tahu tadi talian untuk mendapatkan bantuan. Kita di AADK juga talian hotline AADK juga menerima panggilan-panggilan yang berkaitan bantuan-bantuan lain sebenarnya. Macam mana cik saya nak dapatkan bantuan prihatin. So kita itulah tugasan kita untuk channelkan
Ya, betul. bantuan lain supaya mereka kita boleh bantulah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni pun sekiranya maksudnya bantuan tu kita tak dapat menolong seseorang tu, mungkin kejadian yang kita tidak ingini akan berlaku lah sebenarnya. Betul. Baiklah, hari ini sebenarnya kita bukan hanya ada 2 orang tetamu hebat yang kita nampak di skrin ni, tapi kita juga ada tetamu lain yang bakal bersama kita. Tapi untuk tahu siapa, kita saksikan video ini. Alright, kembali semula bersama dengan kita di program Borak Apa. Baiklah, semua dah tahu bersama kita adalah Elisha Sanda, iaitu ikon anti dadah. Apa khabar Elisha? Khabar baik, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Cik Farid dengan Helmi pun, Cik Helmi pun baik, insyaAllah. Okey, untuk maklumat Elisha dan penonton semua, kita ada di skrin ni, kita nampaklah tetamu-tetamu dan kita dah berborak sebentar tadi yang mana Cik Farid ni merupakan pegawai AADK tapi kini menyambung pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia, manakala Encik Helmi merupakan kaunselor berdaftar di Kementerian Kesihatan Malaysia. So fokus kepada hari ini adalah tajuk pengorbanan ni. Kita nak risik-risik jugalah Elisha kan, tentang PKP ni. Banyak yang macam tak boleh nak jalan, job, shooting pun semua tak boleh nak jalan kan. So apa aktiviti yang Elisha lakukan dalam tempoh PKP ni? Mungkin boleh share? Ini bukan PKP yang pertama, ini adalah PKP yang setelah beberapa PKP. Jadi masa PKP pertama tu Elisha agak terkejut sebab Elisha seorang yang sangat kuat bekerja. Elisha memang jarang lah nak tengok Elisha ambil cuti daripada bekerja sebulan 2 bulan. Tapi sebab PKP terpaksa berhenti, jadi bila berhenti tu masa first PKP memang tak tahu nak buat apa. Sampai dah macam orang cakap otak dah tepu, tak tahu sangat nak buat apa. Tapi kita belajar daripada situ, okey, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh capai. Jadi PKP tahun ni Elisha cuba untuk belajar masak, Elisha bersukan, Elisha belajar main piano, Elisha melukis, macam-macam Elisha belajar. Jadi Elisha cuba gunakan masa yang Elisha ada ni untuk spend time dengan family dan untuk cuba benda yang Elisha tak pernah cuba sebelum ni. Yelah, kita pun nampak kebanyakan orang dia akan adapt lah sebab ni pun dah PKP berapa kan, masing-masing pun dah membilang tak tahu dah keberapa. So banyak aktiviti dan memang kita intai-intai aktiviti Elisha adalah sekarang ni memasak dan juga ada menceburi bidang perniagaan kan, laksa. So boleh start sikit. Okey, sebenarnya Elisha baru buat laksa ni adalah family business, bukan bisnes Elisha seorang. Bisnes ni adalah menjual laksa utara, memang resepi daripada family Elisha turun-temurun. Jadi kita memang sebenarnya tak pernah bagi orang rasa laksa utara kita orang kecuali family. Tapi this time kita decided untuk bagi semua orang yang ingin merasa laksa Penang kami jual kepada orang. Tapi kita hanya cover area Kuala Lumpur dan Selangor. Kita tak dapat lagi nak hantar ke Penang ke Seremban ke Johor ke. Memang tak dapat lagi sebab sekarang tengah PKP kan. Tapi Alhamdulillah sambutan yang kita dapat memuaskan lah. I'm so happy. So warga Penang pastinya menunggulah laksa daripada Elisha sendiri kan? Betul. Okay. So kalau di Instagram dan sebagainya promotion untuk laksa ni di mana? Mungkin boleh share nama Instagram ataupun nama FB kalau ada? Boleh tengok dekat Laksha Baisha. Kita sekarang buat laksa Penang je, laksa utara. Tapi kita mungkin akan buat laksa Siam very soon. Kita masih R&D lagi. Tapi kepada orang yang belum cuba laksa, korang boleh cuba dekat Laksha Baisha. Korang search je dekat Instagram ada, dekat Facebook pun ada. Okay, alright. So beralih kepada industri seni lah ataupun kebanyakan artis ni memang sekarang tak boleh nak shooting dan sebagainya lah. So income tu mungkin akan terganggu lah kan. Dan kita lihat adanya kempen bendera putih dan juga kempen apa khabar anak seni. So secara peribadi Elisha rasa terkesan tak dengan PKP ni dan bagaimana Elisha membantu rakan-rakan artis yang lain?
memang anak-anak seni akan terkesan sekarang sebab dah berapa lama nak dekat 4-5 bulan juga kita tak shoot, dan anak seni dia based on freelancer, ada job ada income, tak ada job tak ada income. Jadi macam Alisha agak terkesan, tapi alhamdulillah Alisha memang daripada dulu lagi dididik untuk buat saving sendiri sebab kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa yang akan datang. Jadi dengan saving yang Alisha ada tu memang Alisha cukup untuk family, untuk Alisha, untuk bantu orang juga, sebab mungkin setengah orang diorang tak tahu yang benda ni akan datang, benda ni akan terjadi. Jadi kita usaha untuk bantu orang-orang yang memerlukan sekarang ni, termasuklah kempen Bendera Putih. Nah, okey, itu sebenarnya semuanya kita bercakap tu berkisahkan pengorbanan kan. Kalau tak ada pengorbanan tu apa pun tak akan jadi. Betul. Apa yang kita letakkan sebagai kejayaan tu mungkin tak tercapai. Dan apa yang kita bincangkan tadi pun berkisah tentang pengorbanan macam mana semua orang ataupun semua entiti dalam komuniti ni untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah lah sebenarnya, dan juga masalah-masalah pelancongan sosial. Kalau di KKM, Cik Helmi tadi ada berkongsi tentang walaupun ada talian di KKM tapi berkaitan dadah dan juga kesihatan mental tu masih menjadi isu yang relevan. Maksudnya di KKM pun ada, di AADK pun ada. So kita nak berbalik kepada Cik Farid lah. Tadi Cik Helmi ada berkongsi kebanyakan kes yang dirujuk juga adalah penyalahgunaan dadah dan berkaitan dengannya. So di mana masalah ni bermula sebenarnya? Dan apakah pencegahan yang kita sering abaikan yang menyebabkan peningkatan kes-kes tersebut? Silakan Cik Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu lah Puan Ain kan, saya apabila Cik Alisha sebut pasal laksa tadi kan. Dah teringin pula ke? Dia ada jadi terliok dah kan. Sebab saya saya orang Penang kan. Dia sebelah Parlimentar tu, dia Penang Puan Alisha. Boleh order Cik Farid, boleh order. So dia macam saya pandai makan laksa Penang je kan. So laksa-laksa lain tu saya tak nak pandai. Tapi okeylah, nanti kita tengok juga link yang boleh dia bagi nanti. Kita boleh. Alright, very interesting daripada Puan Alisha tadi. Sikit tadi apabila moderator tanya saya berkaitan tentang bermula daripada mana lah. Sebab saya suka melihat kalau kita tengok program kita ni, dia ada program keluarga bebas dadah, sekolah bebas dadah, tempat kerja dan komuniti. So pada hari ini, pada saya suka melihat Nabi SAW sebut, dia kata anak itu dilahirkan secara fitrah. Bagaimana mak ayah untuk jadikan dia itu Yahudi, Nasrani dan sebagainya. So pada saya, apabila disebut tentang keluarga tu dulu, pada saya ini adalah benteng pertama untuk seorang itu tidak terlibat daripada masalah-masalah sosial ataupun bab dadah ni. Pada saya dia ending sebenarnya. Alright. Okay. Yang kedua ni, apabila sebut masalah keluarga ni sikit, saya ingin menarik sikit daripada utusan Malaysia pada 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh pengarah JSDN, iaitu CP Datuk Razarudin Hussein pada 27 April lalu, mengatakan ada satu keluarga, satu penagih. Very interesting dia punya tajuk berita pada tu. Mungkin Cik Elmi pun dah baca kan, Cik Elmi kan? Alright. So apabila saya tengok ini adalah kajian yang dibuat oleh pihak IPSOM dan UTM. So maksudnya yang dikeluarkan oleh pengarah JSDN baru-baru ini, dia kata kalau dia kata statistik dadah ini, senario perubatan presiden, dia kata pada tahun 2029 kita ada satu keluarga, satu penagih. Ini yang dikeluarkan oleh pengarah JSDN. Dan ini melibatkan keluarga ni yang saya sebut daripada awal tadi. Yang kedua ni pula, saya juga menarik juga berita tentang utusan Malaysia yang dikeluarkan, yang statement daripada mantan ketua pengarah ADK yang terdahulu lah kan, pada tahun lepas. Saya ingat berita ni dikeluarkan pada Jun tahun 2020. Dia statement pada mantan ketua pengarah ADK sebut dia kata 315 orang remaja setiap bulan yang kita dapat rekod, dia berumur 12 hingga 20 tahun yang terlibat dengan masalah penagih dadah, iaitu berumur 12 hingga 20 tahun setiap bulan. Dan ini cukup, saya ingat yang kita kena ambil iktibar. Apabila saya tengok umur ini terlalu muda, daripada umur 12 hingga 20 tahun yang terlibat dengan masalah dadah ini. So pada saya ini ada peranan keluarga yang kita kena tengok tang mana silapnya dekat sini. So apa yang kita keluarga yang boleh bantu dekat sini, kalau sebab terlalu kecil ini, tang mana peranan keluarga untuk boleh bantu anak-anak terlibat dengan masalah dadah ini. Saya rujuk juga dari segi statistik yang dikeluarkan oleh pihak pencegahan, di Malaysia dia kata lebih kurang 7.20 juta ada keluarga di Malaysia
dan melibatkan 3 juta keluarga keluarga berisiko dan ada 1 juta melibatkan keluarga berisiko tinggi. Dan ini tuan-tuan, kalau kita bercakap tentang 1 juta yang berisiko tinggi ini, kalau kita tak ada faktor pelindung untuk membantu keluarga ini, kita bimbang, kita khawatir keluarga ini takut ada melibatkan statistik yang menyatakan satu penagih satu keluarga ini yang perlu kita diberi perhatian. So berbalik kepada soalan saya, kenapa apa yang kita boleh cegah daripada awal, pada saya ini adalah keluarga yang perlu kita ambil berat. Dan kalau kita bercakap dalam konteks keluarga, kita tak boleh lari tentang faktor pelindung dan faktor risiko yang melibatkan seorang itu bagaimana boleh melihat masalah dadah itu dapat dipertahankan ataupun risiko untuk masalah seseorang itu terlibat dengan masalah dadah. Saya zoom sikit-sikit ya perempuan ya. Sikit ya dengan semua. Pertama tentang faktor risiko yang menyebabkan kalau kita beri perhatian, kita takut bimbang keluarga itu terlibat dengan masalah dadah ataupun masalah-masalah sosial. Pertama, sejarah penggunaan dadah dalam keluarga. Itu kalau kita tengok, kalau mak ayah terlibat dengan dadah, risiko kemungkinan untuk anak terlibat dengan dadah itu sangat tinggi. Yang kedua, masalah pengurusan keluarga. Ini pengurusan keluarga yang tidak baik dan sebagainya lah. Ini faktor risiko lah. Saya ingat mungkin Cik Amy nanti boleh bantu saya sikit. Yang ketiga ni melibatkan faktor risiko, melibatkan konflik dalam keluarga. Ini adalah keluarga yang bercerai-berai, keluarga yang dalam masalah dan sebagainya. Ini menyebabkan faktor risiko, menyebabkan keluarga itu jadi masalah. Yang keempat, sikap keluarga terhadap dadah. Ini adalah sikap yang terlalu positif pada dadah ni. Kau ambil lah ganja tu tak apa, dia kata. Kau ambil lah dong ketum. Ini dia memberi satu persepsi yang positif dan sebagainya. Ini pun adalah satu faktor risiko yang kita kena jauh. Yang keempat, akses pada dadah dalam keluarga ni terlalu mudah lah. So maksudnya dalam keluarga itu akses dadah dan sebagainya, seperti arak dan sebagainya untuk mudah dapati. Yang saya suka nak sebut di sini dalam soalan ini adalah tentang faktor pelindung. Pertama, untuk menjadikan keluarga itu tidak terlibat dengan masalah sosial ataupun khususnya bab dadah ini, pertama kalau kita kena tengok hubungan dengan keluarga, family bonding dan sebagainya. Tadi macam Puan Alicia sebut, family bonding ini satu benda yang baik tu. Kan sebelum ni kita tak pernah nak makan dengan satu family. Inilah kita nampak, tak mana mak ayah kita, adik-adik kita selama ni kita tak pernah makan, kita sibuk dalam PKP ni kita dah boleh makan sekali dan sebagainya. Ini satu benda yang cukup faktor pelindung yang cukup baik dalam keluarga. Yang ketiga, gaya keibu bapa ni yang positif ni. Itu kalau kita tengok gaya keibu bapa positif ni, kalau kita tengok banyaklah, kalau saya nak sebut dari segi parenting kan Nabi ajar kita daripada umur 0 hingga 7 tahun bagaimana kita nak kena bagi kasih sayang pada anak, 7 hingga 12 kita kena disiplinkan anak, dan 12 hingga 20 tahun bagaimana kita nak berkawan dengan anak itu. So banyak benda yang kita boleh belajar daripada sinilah. Yang keempat, tinggal bersama ibu bapa. Ini satu faktor yang positif juga. Sebab kalau kita tinggal di luar di rumah tu, dia satu faktor yang tak baik sebab segi penjagaan dan sebagainya. Yang kelima, ibu bapa pendidikan tinggi adalah satu benda yang melibatkan adalah faktor pelindung yang positif lah. Yang ketiga, empat, jangkaan tinggi terhadap pendidikan. Pendidikan ini adalah sangat penting sebagai senjata utama. Saya ingat Cik Elmi dulu masa mantan ketua pengarah dulu disebut apa? Senjata utama dalam perangi dadah adalah pendidikan. Ini yang saya suka mengingatkan sebab pendidikan ini, dan saya selalu bercakap, dia kata, kalau anak ini kita tak install dia baik dari segi pendidikan, kita tak install dari segi kerohanian, kita tak install dari segi kemahiran yang baik, saya takut, saya bimbang kalau anak ini tidak kemudian jadi tak ada satu pelindung yang baik untuk dia buat keputusan yang baik dalam hidup dia. Dan saya minta tuan-tuan ni, kalau jangan kita berkira pendidikan hari ini, saya takut nanti kita berkira nak hantar anak kafar RM50, satu hari nanti kita takut kalau dia tak ada jadi orang, dia jadi masalah kepada kita. Ini yang kita takut. Sebab pendidikan ini adalah satu perisai yang cukup baik dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sedikit lah, saya suka tengok rujuk pada kajian-kajian yang terdahulu daripada Johari Saleh pada tahun 2012. Dia kata kurang ketahanan diri, didikan agama adalah faktor tentang perahian dadah. Dan satu kajian lagi yang telah dibuat daripada Tahiran pada tahun 2004, dia kata kerohanian yang rapuh merupakan faktor utama dalam perahian dadah. So apabila kita bercakap elemen pendidikan ini satu benda yang sangat penting yang perlu mak ayah ataupun kita sebagai ibu dan keluarga untuk membantu anak kita dari segi pendidikan sebagai satu pelindung yang utama untuk dalam mengarangi dadah ini. Dan saya tertarik sikit dulu, saya ingat Puan Tengku ada buat sikit borak apa pada sebelum ni yang dipanggil Puan Fidah baru-baru ni. Ya, betul. Puan Fidah ada sebut, saya cukup very interesting dia punya statement. Dia kata apa kan, dia kata fisiologi anak ni, dia kata dia tahap kematangan otak komplit anak tu pada 25 tahun. So pada saya pula,
saya pernah bertanya dengan satu doktor, disebut masa itu 21 tahun. Ini yang saya nampak kadang-kadang, yang terlibat macam sebut statistik awal pada saya sebut tadi, 70% adalah anak remaja yang terlibat dengan masalah dadah. Kita kena faham tuan-tuan kat sini kan, sebab anak yang berumur bawah 21 tahun ni ataupun 25 tahun ikut kajian yang dimaklum kepada saya ini, kita perlu kena pantau. Itu yang kadang-kadang Cik Elmi, saya dulu pernah buat operasi zaman di Ketua Daerah Ampang dulu. Apabila kita tanya mak ayah dengan dia, kenapa tak tengok anak ni naik motor basikal atau mak rempit dan sebagainya, dia jawapan ni senang saja. Dia kata, tak apalah, anak aku dah besar. Padahal anak itu baru umur 14 tahun, berarti kata 4, kata 5, berumur 16 hingga 17 tahun. So kita kena faham tuan-tuan ni, umur yang bawah 21 tahun ni, anak ini tidak punya kematangannya tu, itu yang kata kita kena ajar dia supaya buat keputusan yang baik dalam hidup. Itu dari segi pendidikan anak, kita kenapa 21 tahun ke atas tu kita kena berkawan dengan dia. Sebab itu kita pun sampai 21 tahun Nabi kata kita kena ajar dia untuk guide dia untuk buat keputusan yang baik dalam hidup dia. Ini yang kita kena faham dari sikit. Dan kalau kita tengok dalam agama kita, dalam Al-Quran dia ajar kita, disebut ayat Al-Quran lebih kurang 120 kali tentang al-walad ni. Al-walad ni tentang anak ni disebut. Dan kalau kita kena tengok, dan saya minta tuan-tuan ya, kadang-kadang kita tengok mak ayah dah cantik dah, tapi dia tak nak tengok anak dia dekat mana. Itu yang kita bimbang. Sebab Nabi pernah sebut dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanuku anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. So maksudnya, apa yang ayat Tahrim ni sebut dalam Al-Quran mengajar kita tuan-tuan, disuruh kita jaga diri kita dan keluarga kita supaya tidak dengan benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Itu yang kalau kita kena faham tuan-tuan. Di dunia ni, anak perlukan doa kita. Tetapi kita jangan lupa tuan-tuan anak ini dia adalah satu aset kepada kita. Nanti apabila kita meninggal, apabila kita mati, kita perlukan doa dia. So sebenarnya kita dengan anak ni, kita dikatakan perlukan antara satu sama lain ni cukup penting. Dan dia kata, dan kalau kita faham sikit kan, saya suka ulas sikit kenapa faktor pendidikan anak ni, kenapa kalau kita tengok daripada statistik EDK, kenapa kajian mengatakan faktor utama yang terlibat dengan masalah dadah adalah sebab pengaruh kawan. Ini kita kena ambil kira pengaruh kawan. So kawan yang macam mana yang kita kena ambil? Yang ini yang saya takut Nabi kata, kalau kita berkawan dengan orang minyak wangi, bau minyak wangilah kita. Ataupun kalau kita kawan orang yang buat besi, beritulah sebaliknya. Itu yang kita kena itu. Itu kalau kita tengok dalam kitab Hidayatul Salikin daripada Imam Al-Ghazali, disebut ada 4 kawan yang perlu kita cari dalam ni. Pertama dia kata, saya ringkaskan pertama, orang yang berilmu. Itu kawan orang yang ada ilmu ataupun berakal. Yang ketiga, orang yang punya kelakuan atau perangai yang baik, kawan yang baik. Yang ketiga, orang soleh dan solehah dan tidak fasik. Maksudnya kita berkawan dengan orang yang soleh dan soleh. Yang keempat, orang yang tidak suka dunia, dan akhirnya orang yang benar perkataan, yang tidak bohong dan sebagainya. Dan ini adalah penting kenapa dari segi pemilihan kawan ini, mak ayah tahu tak mana dan sebagai kawan. Sebab pada saya penuh selalu kita bercakap, kita mak ayah tak pernah cucur rokok untuk kita kalau kita yang penuh merokok. Maksudnya wa'imak apa pun mak ayah dia tidak pernah nak ajak anak dia dan sebagainya untuk jadi yang tidak baik dan sebagainya. So kalau berbalik kepada vaksin ni, Puan Nurul, Puan Ain, kalau saya kata kalau kita sekarang ni sibuk dengan anti vaksin kan, kita ada sekarang ni sibuk dengan Pfizer lah, kau orang AZ ke, kau orang AZ ke, kau orang Sinovac dan sebagainya. Okey, faham. Semua pun ada vaksin. Sekarang ni pada saya, untuk penjagaan awal ni dari segi pelancongan sosial, khususnya dalam pencegahan dadah, vaksin pertama yang kita kena faham, vaksin pertama yang kita kena jaga adalah keluarga. Inilah vaksin kita. Sebab kalau kita lepas daripada family ni, saya takut kan sebab Nabi kata dah, anak ini seumpama kain putih, bagaimana mak ayah yang corak dia jadi Yahudi Nasrani. Dan ini peranan mak ayah. Saya minta lah kita bersama-sama. Saya pun takut, saya pun ada anak remaja umur 21 tahun, saya pun ada anak umur 5 dan sebagainya. So kita pun punya cukup faktor risiko yang cukup besar di luar ni dengan gadget dan sebagainya. So saya ingat vaksin yang pertama ini dan vaksin kedua tentulah sekolah dan sebagainya, kita kena jaga dan sikit. Saya ingat, minta maaf Cik Elmi, saya terangkan kan, saya ingat mungkin Cik Elmi boleh tambah-tambah sikit ni, Puan Lisha pun boleh tambah sikit. Saya ingat itu saja untuk round kedua ni, untuk soalan diberikan pada saya. Cukup sekali sebab kita tadi dah reserve bab keluarga tadi. So vaksin pertama yang kita perlu kukuhkan, kalau vaksin kita dapat sekarang hanya 2 dos dan sebagainya, tapi vaksin untuk keluarga ni mungkin kena ada booster dan sebagainya kan. So banyak tadi Cik Farid terangkan tentang pemilihan rakan, bagaimana pendidikan tu penting.
Tapi saya pernah lah, saya tengok-tengok dekat IG tu, pernah lah ada satu caption yang menyatakan kalau kita kedekut untuk melaburkan pendidikan kepada anak-anak, tapi sedangkan pelaburan kita cukup besar untuk sebuah kereta yang akan menjadi besi buruk. So itulah analoginya. Maksudnya pendidikan tu sebenarnya lagi penting, tapi bukanlah kita nak kata pakailah kereta buruk dan sebagainya, tak lah kan. Tapi maksudnya kepentingan yang kita perlu tekankan lah. So berbalik kepada pemilihan rakan tadi, bagi Alisha sendirilah, okay, sebagai anak muda yang yelah pendedahan yang besar kepada pengaruh-pengaruh yang okey, pengaruh-pengaruh yang tak okey, macam mana? Ada tak keluarga mendidik untuk macam mana nak pilih rakan, ataupun Alisha sendiri yang tahu ataupun belajar daripada mana untuk pemilihan rakan yang baik tu? Mungkin boleh share. Alisha tak dengar tahu suara. Sorry, termute. Macam Alisha cakap tadi, memang dari kecil semua family pun akan cakap dekat anak-anak, berkawanlah dengan orang yang baik, berkawanlah dengan orang yang berguna, janganlah salah pilih kawan. Memang family Alisha akan sentiasa, walaupun Alisha dah berumur 22 tahun, family Alisha akan tetap cakap pilih kawan yang elok, pilih kawan yang berguna, jangan salah pilih kawan, macam-macam family Alisha advice. Dan Alisha ambil advice tu bukannya dah sekarang, tapi memang daripada Alisha kecil lagi. Alisha sekolah di SMK Convent Bukit Nenas, All Girls School. Memang di situ, di sekolah itu sendiri telah mendidik Alisha untuk pilih kawan yang memang memberi positive vibes, yang memang jadi orang yang berguna pada masa akan datang. Memang Alisha tak tergolong dalam salah pilih kawan ni lah. Tapi Alisha faham mungkin ada setengah orang di luar sana yang mengalami situasi yang tersalah pilih kawan, tapi kita ada pilihan untuk masih berkawan dengan orang yang salah ataupun pilih untuk mencari kawan yang lebih baik. Kita ada pilihan. Nah, betul. Tu yang Cik Farid kata betapa pentingnya perisai ataupun vaksin keluarga tadi kan. Sebab dalam Alisha bersekolah dan sebagainya, keluarga tu, bila keluarga kita kuat, sebenarnya itulah yang membawa kita ke haluan yang lebih positif. Betul. Okay, untuk Cik Helmi pula, banyak ni sebenarnya Cik Helmi boleh kongsi dengan kita. Kalau ikut apa yang Cik Farid share tadi pun, banyak yang bila kita dengar statistik dan sebagainya sangat merisaukan kita. Tapi berdasarkan pengalaman Cik Helmi menerima panggilan dan sebagainya, apa peristiwa ataupun pengalaman yang paling menyentuh hati lah yang boleh Cik Helmi share dengan kita, yang boleh dikaitkan dengan erti pengorbanan ini sendiri? Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi bila Cik Alisha kata pasal apa laksa ni, saya pun terliur juga Cik Farid sebenarnya. Sebab saya mau utara so kena belajar. Duduk kat Selangor, so boleh order. Itulah pasal. Sebab orang utara so kena belajar makanan utara lah. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan tadi oleh Pak Moderator. Saya memang orang kata pengalaman baru jugalah bila saya berada di KKM ni. Apabila kita mendapat panggilan-panggilan daripada seluruh masyarakat Malaysia, tak kira bangsa, tak kira agama dan sebagainya. Kes-kes yang saya tak pernah dengar sebelum ni pun saya terima dan sebagainya. And then kes, kalau nak kata kena marah tu hari-hari lah, kena maki semua sebab dia orang nak luahkan perasaan kan, dia orang nak tertekan duduk rumah. So dia orang akan cakap je apa yang dia orang nak cakap. So kita sebagai kaunselor ataupun pegawai psikologi ni, kita perlu menerima secara positif lah apa keadaan dia, bagaimana kita tenangkan dia dan sebagainya. Cumanya berbalik pada soalan tadi berkenaan dengan pengorbanan, ada satu kes ni yang sangat membuatkan saya sangat tersentuh apabila seorang ibu dia call. Dia tanya, Cik, sebenarnya saya nak call ni, saya nak dapatkan nombor telefon JKM je. Ada tak nombor telefon JKM? Saya kata, saya ni dah hari terakhir dan pagi tadi adalah makanan terakhir saya. Dia kata macam tu. So, saya, jelas, kita sebagai seorang manusia ni, boleh kata nak jatuh juga air mata, tapi kita sebagai seorang yang profesional dan kita perlu tenangkan dia dan dengan dia keadaan nangis-nangis dan sebagainya, tak esak-esak dan sebagainya. Dia kata pagi tadi adalah sarapan terakhir untuk 5 orang anak saya. Dan dia tak makan pun. Dia cakap ni dia berada dekat atas. So dia tak cakap pun dengan anak dia call. Dia kata boleh tak saya dapatkan bantuan JKM? Nombor je, saya nak nombor
nak nombor, nak call, nak tahu kat mana saya boleh dapatkan bantuan. So saya sangat sentuh. Memang time tu kata seorang ibu yang orang kata sanggup berkorban untuk anak dia, dan dia pun tak makan lagi sebenarnya. Dia kata saya pun tak makan lagi sebenarnya, dalam keadaan dia sedih, menangis dan sebagainya, disebabkan sebab dia seorang businesswoman dan terkesan dengan pandemik, tak boleh nak berniaga dan sebagainya. So memang simpanan dah habis dan semua. So dia kata boleh tak saya nak dapatkan nombor JKM. Saya nak memang betul-betul lah tak ada apa-apa sumber ni. So saya nak perlukan nombor untuk dapatkan bantuan. Itu saja saya perlu. So saya pun, yelah, kita sebagai seorang manusia, perasaan sedih tu memang ada lah. So nak mengalir air mata, tapi takkanlah dia nak nangis, kita pun nangis kan. So macam tak berapa profesional. So saya kuatkan hati. Okey, saya kata puan saya boleh bagi puan banyak nombor. Saya tak bagi nombor JKM, saya bagi nombor NGO yang apa ni, kaitan untuk bantu puan tu lah. So kita nampak tak pengorbanan seorang ibu tak makan untuk membesarkan 5 orang anak dia. Kata, dan yang saya buat saya sedih adalah lauk yang terakhir itu adalah bubur saja, bubur nasi. Itu yang membuatkan saya rasa macam terkesan sangatlah bila saya jawab panggilan tu. Saya dengar apa yang diluahkan, saya dengar apa yang dikongsikan. Dia kata kenapa dia jadi macam ni dan sebagainya lah. Adalah sebab-sebab saya tak boleh nak cerita secara detail lah. So pengajaran bila kita bercakap tentang pengorbanan, nampak pengorbanan seorang ibu yang sanggup tak makan, dia kata dia sanggup tak makan untuk anak dia 5 orang untuk dibagi, dan lauk yang terakhir adalah bubur saja, bubur kosong. Dia kata dia cakap saya bubur. Mungkin boleh share di Selangor KL ke Lembah Kelang ke? Boleh, saya boleh cakap Lembah Kelang lah. Saya tak boleh cakap detail. So Lembah Kelang. So dia kata nak nombor untuk dia kalau dapatkan bantuan itu. So saya bagilah nombor tu, and then dalam tu saya pun buat intervensi kepada dia. Saya terangkan apa sebenarnya yang berlaku, kenapa jadi begini dan sebagainya. Dia kata dia tak suka meminta-minta, dan dia dah biasa dengan nak dapat duit, dia cari sendiri, hasil perlu sendiri. Tapi disebabkan memang tak boleh nak buat apa-apa, dia kata nak berniaga orang tak ada, orang tak boleh nak beli, orang tak boleh keluar. So orang kata susah dia nak berniaga dan sebagainya lah. So saya bantu dari segi bagi nombor, and then bagi nombor NGO. Lepas tu bantu dari segi emosi dia dan sebagainya. Mana kita uruskan emosi dia dulu lah. Kita dengan keadaan dia nangis, kata puan bertenang. Kalau puan dalam keadaan emosi, puan tak boleh nak buat keputusan dengan betul dan sebagainya. So kita tenangkan dia, bagi dia tak nangis dan sebagainya. Dan lepas tu baru kita cakap apa yang perlu dibuat, kat mana dia perlu dapatkan bantuan dan sebagainya. So bagi saya itulah perkara-perkara yang sangat terkesan dengan pengorbanan seorang ibu membesarkan 5 orang anak. So bila kita kata pasal berkaitan dengan pengorbanan, Cik Farid ni sendiri nampak seorang ibu keluarga yang boleh sanggup berkorban untuk 5 orang anak dia untuk demi kelangsungan hidup. So bila kita cakap pengorbanan dengan keadaan pandemik sekarang ni, bukan sahaja keluarga, tapi kita sendiri sebagai seorang individu harus berkorban. Dan kalau kita tengok hari ni pun kita dah berapa tahun kita tak balik raya kan. Maknanya ini orang kata salah satu pengorbanan yang kita buat, perasaan yang perlu kita korbankan. Apabila kita tak boleh duduk bersama-sama dengan keluarga, apabila kita ada perasaan kerinduan dengan keluarga, dengan mak ayah yang di kampung dan sebagainya. So ini merupakan salah satu pengorbanan yang kita buat untuk diri kita sendiri, especially diri kita sendirilah. Pengorbanan yang kita buat, kita tak keluar rumah, kita keluar rumah kita pakai mask dan sebagainya, kita jaga penjarakan. Itu merupakan orang kata pengorbanan yang kita tak perasan sebenarnya kita buat pengorbanan, tapi itu sebenarnya adalah pengorbanan yang besar kita buat. Itu orang kata kita tak nak COVID ni merebak kepada orang lain lah. So sebenarnya banyak sebenarnya dalam keluarga sendiri. Kalau kita tengok erti pengorbanan dalam keluarga, dalam institusi keluarga, kita suami isteri berkorban, ada isteri bekerja, suami bekerja. Dan dalam komuniti sendiri, kalau kita tengok dalam komuniti sendiri, kita macam Elisha kata dia bantu untuk bendera putih dan sebagainya. Itu bukan salah satu pengorbanan yang sebenarnya kita tak nampak pun, kita tak perasan pun sebenarnya adalah satu pengorbanan. Dan semalam saya berborak dengan seorang sukarelawan, dia sukarelawan kat sini dia kata kat saya, dia sukarelawan, dia dah tak bekerja 15 tahun, and then dia kata dia terpaksa berhenti kerja, dan dia seorang yang orang kata background yang sangat profesional. Dia tak bekerja, and then dia dan ambil masa untuk buat sukarelawan di sini lah, di Maib Serdang ni. Saya tanya dia, puan sebelum ni bekerja di mana? Dia kata saya dah tak bekerja 15 tahun, and then saya terpaksa jaga ayah dia yang sakit,
And then lepas tu dia kata tak apalah saya tak bekerja, tapi dia punya kata saya, tapi anak-anak saya tak ada masalah. Maknanya semua anak dia semua kata berjaya lah. Ada yang seorang doktor, ada yang seorang lawyer dan sebagainya. So pengorbanan dia tak bekerja. Dah berusia jugalah. Ya betul, tapi dia jadi sukarelawan kat sini. Saya kata kenapa puan jadi ini yang jadi sukarelawan di sini. Dia kata dia cuba nak sebab anak dah besar, satu dia kata anak dah besar, so dia boleh berkeluar untuk cari pengalaman baru. Dia kata ini yang dia boleh lakukan. Ini yang dia boleh lakukan untuk membantu, dia kata nak cari pengalaman, nak bantu pelan-liner kat sini untuk bantu dari segi logistik ke data dan sebagainya lah. Dia kata dia masa berkorban, dia seorang yang sangat profesional. Maksud saya dia ada background yang sangat tinggi, and then dia terpaksa berhenti kerja dan jaga mak ayah dia, and then jadi sukarelawan kat sini lah. So dia kata nak cari pengalaman, cakap inilah yang dia boleh bantu untuk negara. Dia kata untuk rasa pengalaman-pengalaman untuk bantu peranlainer yang ada kat sini. So saya pun rasa macam terharu. Maknanya kat sini kalau kita tengok konsep pengorbanan kat, so dia bukan sahaja pengorbanan dari segi duit, tenaga, tapi dia juga pengorbanan dari segi perasaan, pengorbanan dari segi tingkah laku kita dan sebagainya lah. So itu salah satu kes-kes ataupun erti pengorbanan yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Puan. Okay, terima kasih Cik Helmi. Saya sebenarnya bila mendengar tu yang pasal pertama tadi kita clueless lah, walaupun kebanyakan di radio kita mendengar bahawa kempen bendera putih ni mendapat sambutan, walaupun sebenarnya kebanyakan keluarga malulah kan nak angkat bendera putih, tapi dah terpaksa. Itu adalah jalan yang dia ada untuk mendapatkan bantuan. Tapi di sudut pengorbanan itu sendiri sebenarnya macam Cik Helmi cakap tadi, semua orang berkorban dalam situasi yang berbeza. Tapi komuniti kita sekarang ni, masyarakat Malaysia perlu ambil lah saya rasa benda tu untuk bersabar, tapi dalam masa yang sama kita sedar yang kita berkorban tu bukan hanya yang tak balik kampung dan sebagainya tadi, kita untuk berkorban kepada negara kita jugalah kan. Okay. So kalau dilihatlah, okay, kita pergi kepada Elisha sebab saya rasa untuk penonton-penonton yang bersama dengan kita boleh tanya soalan, boleh PM kita ataupun dekat chat box tu. So nanti kalau kita tak sempat bertanyakan dengan tetamu jemputan kita, nanti pihak admin akan uruskan. Okay. So saya rasa ni ada tadi yang sebut Ratu Tempin ya. Saya rasa memang ramai yang excited ni sebab kita bersama dengan Ratu Tempin. Sebab saya pun memang follow cerita tu. Memang jadi tidur lambat sebab cerita tu pukul 11 sampai pukul 12. So bersangkang mata lah, tapi memang menarik lah. So nanti Puan Sheila Rusli ni kena bagi kredit ni saya promote. Okay. So dalam cerita tu kalau kita tengok itu pun ada juga pengorbanan sebenarnya. Kalau kita tengok proses untuk menjadi seorang yang berjaya, perlukan latihan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau ikut Elisha memang ada skill untuk main bowling ke macam mana? Sebenarnya Elisha tak reti pun main bowling dan tak pernah pun cuba main bowling sebelum ni. So lepas Elisha dapat tawaran untuk berlakon dalam cerita Ratu Tempin, perkara pertama yang Elisha buat, Elisha ambil personal coach dan Elisha terus training untuk main bowling. Dan sebenarnya main bowling ni bukan perkara yang mudah, sangatlah susah. Lepas tu Elisha duduk pula sebelah ex-national bowler. Jadi itu adalah cabaran yang terbesar selama Elisha dalam industri ni untuk belajar main bowling. Tapi Alhamdulillah Elisha ada masa tak lama pun untuk training, dalam sebulan macam tu untuk training. Tapi when you get the right skill, bila dah tahu the right skill tu, dia akan jadi senang. So dalam masa sebulan tu memang fokus hari-hari lah, memang training. Memang training je sampai Elisha punya tangan pun luka apa benda semua. Memang experience tu tak dapat dilupakan lah, sebab itu satu experience yang Elisha tak pernah cuba sebelum ni. Sebab kalau tengok dalam cerita tu pun dilihat watak Normah tu memberi inspirasi lah kepada anak-anak. Sebab bila saya tengok Instagram Puan Sheila Rusli, ada anak-anak yang menonton tu, dia pula main bowling, pergi atur botol, main sebagainya kan. So kisah-kisah inspirasi tu maksudnya memang perlu diterapkan lah dalam cerita-cerita yang maksudnya drama-drama Melayu kita dan sebagainya lah. Tapi untuk memegang ataupun menguasai watak tu
macam mana? Susah ke ataupun nak main bowling tu lagi susah daripada nak menguasai watak tu sendiri? Macam watak yang Alisha bawa dalam Ratu Tanpin ni, sebenarnya watak ni Alisha dah pernah mainkan sebelum ni. Cuma membezakan watak Norma ni adalah Alisha kena main bowling. Sebenarnya main bowling lagi susah untuk menjiwai watak Norma ni sebab Alisha dah tahu macam mana nak bawa watak Norma ni. Jadi watak Norma ni dia mengisahkan seorang budak kampung yang minat sangat main bowling, tapi disebabkan kekurangan yang dia ada, dia cuba untuk main bowling dengan bowling kelapa. Maksudnya dia susun botol, dia baling guna kelapa ke bola bowling, dan pencapaian dia tu terdapat bila dia dapat peluang untuk pergi ke Kuala Lumpur untuk belajar main bowling. Jadi dekat sini message yang Alisha dapat dalam cerita Ratu Tanpin ni adalah sebenarnya tak kisah B40 ke, M20 ke, T20 ke, kalau kita ada usaha, kita akan berjaya. Betul tu, sebab saya yakin ramai anak-anak yang memang terinspirasi dengan kejayaan Sandra, Norma dengan Riz tu kan. So saya rasa dekat media sosial pun ramai yang Norma dah lupa nama Alisha tu sendiri. Ya, betul. So kita boleh petik lah, maksudnya dalam pengorbanan tu akan membuahkan kejayaan. So pengorbanan tu adalah usaha yang memang akan lead to kejayaan lah. So kalau tak ada usaha, kalau tak ada pengorbanan, kejayaan tu takkan muncul lah kan. Okay. Dan seterusnya kita nak pergi kepada Encik Farid. Okay, dalam situasi sekarang ni lah, kalau tengok dalam cerita Ratu Tanpin tu pun sebenarnya Alisha ni dididik dengan ayahnya dan juga abangnya yang memang seorang yang tegas. Kan kalau Alisha tengok macam mana bila ayah tu tak merestui Norma untuk bermain bowling tu, kecewanya Norma tu kan. Ya, tapi betul. Dalam pada tu sebenarnya ayah tu adalah nak mendidik resilient watak Norma tu sendiri. So Cik Farid, macam mana kita boleh kaitkan cabaran ibu bapa ni dengan situasi sekarang ni nak mendidik resilient dalam anak-anak yang yalah banyak cabarannya, terutamanya bila COVID ni menambah lagi cabaran untuk mendidik anak-anak tu sendiri. Silakan, mungkin ada tips atau pesanan kepada ibu bapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi Puan Alisha disebut pasal laksa kan. Tadi ni Cik Elmi ni Puan Alisha sebut pula pasal bowling ni kan. Kita ni bukanlah pro sangat Cik Elmi, tapi boleh lah kan. Tapi dah 2 tahun ni tak pegang bowling kan sebab COVID ni kan. Alright. Itu dia jadi seronok sebenarnya sukan bowling ni kan, disebab ramai-ramai dengan kawan kan. Tapi silahlah keadaan sekarang ni pada saya susah sikit lah untuk kita buat persentuhan dan sebagainya. Alright, apabila tanya resilience sikit, sebelum tu saya nak sebut pasal COVID-19 ni lah. Sebab COVID-19 ni bakut kita kena terima ni satu benda yang panik ni cukup besar. Right, bukan kata kepada mak ayah. Kalau kita tengok baru-baru ni daripada sinar harian yang keluarkan oleh PDRM, saya ingat statistik menunjukkan sehingga Mac 2021 saja melibatkan kes bunuh diri ni lebih kurang 336. Pada tahun 2019 kita ada lebih kurang 609 dan 2020 ada 631. Maksudnya dengan pandemik ni masalah di segi kesan COVID ni cukup besar Di segi hilang kerja, pendapatan, di segi stres, di segi tekanan banyak menyebabkan, dan yang kita perlulah kan kita kena sama-sama ni, kena Cik Elmi kena bersama ni, kaunselor-kaunselor ni kena banyak bantu ni Cik Elmi sebab kita kesian tengok dari segi psikologi kan, segi tekanan banyak dia punya efek daripada kesan COVID-19 ni lah. Okey, berbalik kepada ibu ayah ni, saya tengok ada satu kajian yang dibuat, lebih kurang dia kata 52% dia kata kanak-kanak tidak dapat tidur pada zaman sekolah PDPR tak sekolah ni kan, ada 52% yang tak sekolah ni yang tak tidur, yang tak cukup di segi rutin harian yang betul. Pertama dia kata sebab mak ayah ni dia tak ada pemantauan, yang jadi masalahnya ketagihan game, rumah tak ada peraturan, waktu tidur kacau bilau. Dia tak jadi normal dah macam dulu. Ini yang saya nampak kenapa peranan mak ayah ni sangat penting dalam keluarga ni dan sebagainya lah. Kalau tidak, kalau peraturan di segi keluarga, pembimbingan mak ayah tu tak ada dalam satu negara, saya takut dia menjadi faktor risiko kepada anak-anak itu. Satu ni macam saya sebut awal tadi lah. Alright, kalau Cik Elmi sebut tadi pasal peranan mak ibu tadi,
kalau sebut zaman COVID-19 ni pada saya lah, untuk keluarga ni ibu ni sangat penting. Kan, itulah peranan ibu ni. Kan satu hadis Nabi sebut siapa yang perlu kamu taat, Nabi kata ibu kamu, yang kedua ibu kamu, yang ketiga barulah Nabi sebut ayah kamu. Sebab peranan mak ni cukup penting. Adalah kalau saya tak sempat nak cerita, saya suka satu cerita daripada Saidina Umar tentang ayah derhaka pada, ataupun tentang mak ayah derhaka pada anak. Selalu kita dengar tentang anak derhaka saja, tapi sekarang ni kalau tak apalah, saya tak sempat nak cerita benda tu. Tetapi dalam satu dia kata pepatah Arab, dia kata ibu ni merupakan sekolah pertama. Dan kalau kita tengok dari segi psikologi, dari segi orang yang kalau buku Tadwatul Aulad Islam disebut Dato' Nasir Adwan ni, dia adalah satu tokoh dalam bidang pendidikan anak ni, disebut ibu bapa adalah role model. Dan semua benda tu akan diikut apa yang mak ayah dibuat. Dan satu lagi, saya daripada psikologi barat, dia kata ada satu patologi, dia kata ibu adalah sekolah pertama. Dan dekat sinilah saya tengok kan peranan dalam PDPR dengan situasi yang cukup mencabar pada hari ini. Saya minta lah peranan ibu bapa ni sangat penting dalam untuk membimbing anak-anak tu dan sebagainya, supaya, sebab kita takutnya tuan-tuan kalau segi pendidikan anak itu tidak terurus, kehidupan anak itu tidak cari baik. Saya takut kebimbangan kita dalam segi sudut lain nanti, kita takut ada kesan-kesan negatif yang lain lah. Okey, saya berbalik kepada resilient tadi. Dia resilient ni, apakah resilient yang boleh membantu keluarga itu jadi keluarga yang baik sebenarnya? Pertama, saya suka ambil daripada kajian ni tuan-tuan ni, sebab dia ada evidence base sikit. Nanti apa saya bercakap tak ada evidence tak sedap lah nanti kan, daripada mana-mana sumber saya datang lah. Alright, daripada ikut Martinez pada tahun kajian yang dibuat pada 2003, disebut keluarga yang kuat, yang sukses ni ada 5 perkara. Pertama, dia kata kuat daripada segi kesihatan. Kesihatan ni lah termasuk dari segi physical, mental, emotional, spiritual dan sebagainya. Keluarga yang baik ni dia mesti kuat semua elemen tu. Maksudnya dari segi keagamaan ada, mak ayah punya mental yang kuat, physical yang baik, emotional yang baik dan sebagainya. Tambah dalam keadaan sekarang ni, mak ayah lagi kena kuat. Kadang-kadang anak ini sekarang ni dia beri ancaman yang macam-macam, dia dapat maklumat yang tak betul, maklumat yang tidak sahih, dia takut-takutkan. Sekarang ni kalau kita tengok ada kononnya mati tepi jalan lah. So kadang-kadang anak-anak kita ni bertanya kan, apa nak jadi dengan negara kita ni kan, tiap-tiap hari COVID-19. So bagaimana mak ayah boleh bantu anak ni supaya tidak ada emosional, tidak di segi mental anak itu dapat dijaga dengan baik dan sebagainya lah. Itu faktor kenapa mak ayah kena ada kekuatan dalam bidang ni untuk guide anak-anak tu dah. Yang kedua ni, mak ayah kena ada kuat dalam aspek ekonomi. Ini kita penting. Macam Puan Alisha tadi, Alisha baguslah tadi saya nampak kan, satu benda yang cukup baik. Dia berbalik kepada mungkin dari segi industri hiburan tak ada, sekarang ni pergi arah pergi pada perniagaan, dari segi untuk ekonomi keluarga. Tuan-tuan, ekonomi keluarga ni sangat penting pada keluarga. Kan sekarang kan macam Cik Helmi sebut tadi kan, sampai sekarang tanpa tinggal bubur sekarang ni kan. So bayanglah tuan-tuan, kalau anak kita dah tak dapat makan benda yang asas dalam kehidupan kita ni, bagaimana dia nak menjalankan kehidupan? Macam mana dari segi mental dia, macam mana dari segi psikologi dia nak terima. Dulu aku dapat makan macam ni, hari ni tak boleh makan macam ni. So benda-benda macam ni lah yang saya nampak kenapa ke segi kekuatan ekonomi ni meningkatkan faktor resilient kepada keluarga itu sendiri. Yang ketiga, keluar di segi kehidupan keluarga yang sihat ni, bagaimana mak ayah untuk mengatasi konflik ni atau risiko dan sebagainya kan, bagaimana dia nak handle benda-benda macam ni. So saya ingat benda-benda macam ni mak ayah punya satu benda lah yang bagaimana kadang-kadang macam saya pun ada anak seorang kan, dia tahun ni dia SPM, dia selalu tanya dengan saya, Papa bila nak buka sekolah kan, bila buka nak sekolah. Sebab tu dia sekarang dia kata dia tak faham lah, dia kata online kadang-kadang subjek fizik ni susah. So kadang-kadang benda tu dia jadi stres kepada dia tau. Kadang-kadang mak ayah ni dia kadang-kadang tak apa, saya kata kan semua orang sama. Dia kata tak, dia kata lepas tu kadang-kadang dia stres juga. Dia kata kawan-kawan dia ambil tuition yang lain. Kan dia macam mana lah keadaan sekarang. Tambah dia kata di sekarang ni tahun sukatan yang baru dan sebagainya. Ada satu ni lagi. So macam-macam benda-benda yang dipikirkan. Kalau kita sebagai mak ayah ni, kita tak boleh nak handle dari segi konflik keluarga dan sebagainya. Ni contoh-contoh anak-anak yang sekolah lah. Yang keempat ni dia kata, kuat aspek dalam pendidikan ni lah. Pendidikan ni sangat penting lah kan.
tuan-tuan bantu dia untuk menjadi resilient. Macam saya sebut awal tadilah, pendidikan ni penting. Yang kelima seterusnya banyak benda lagi lah. Saya tak payah nak sebut banyak benda. Dan pada saya ini adalah resilient yang boleh membantu bagaimana keluarga itu dapat jadi sukses atau keluarga. Dia resilient ni dia banyak tuan-tuan ya, sebab ada resilient dari segi individu. Yang pada yang saya sebut awal ni adalah resilient tentang keluarga itu sendiri. Bagaimana nak jadi keluarga itu baik ataupun sukses itu sendiri. Dan saya percayalah apabila sebut tentang COVID-19 ni dan ujian kita ni, kita pun tak terfikir selama ni kan. Bukan kata kita pun tak tahu sampai bila konflik ni ataupun wabak ni akan berlaku, kita tak tahu sampai bila ni. Dulu kata kita setahun, sekarang dah nak masuk 2 tahun, wallahualam kan. Kita minta Allah bantu kita untuk selesaikan masalah ni kan. Masalahnya kes sekarang ni pun kita takut ya, dengan kematian dan sebagainya. So benda ni lah kita minta. Saya minta bukan apa tuan-tuan, mungkin kita peringkat dewasa ni kita boleh kan, kita boleh kan, mungkin kita boleh ada rasional kita, ada positif kita dan sebagainya. Tetapi yang kita bimbang ni kadang-kadang anak-anak kita ini, kalau kita tak guide dia, kita tak bimbing dia cara betul, saya takut benda-benda lain yang akan bimbingkan. Tapi saya percaya dalam Al-Quran dia kata, surah Al-Baqarah dia kata daripada ayat 286, maksudnya Allah kata Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya Allah tidak akan uji kita dengan sesuai dengan apa yang dilaluinya lah. Dan saya percaya setiap ujian ni Allah tahu. Maksudnya kita tahu, Allah ni tahu apa yang kita boleh dan yang tak boleh. Saya ingin itu saja daripada saya, bagaimana meningkatkan faktor resilient yang baik dalam keluarga. Saya ingin itu saja untuk soalan ini. Terima kasih. Okey, Cik Farid pun dah berkongsi dengan kita tadi tips ataupun pesanan kepada ibu bapa lah dalam menyantuni anak lagi-lagi masa pandemik ni, dan betapa pentingnya kita nak berbalik juga kepada pendidikan tadi sebenarnya. Resilient pun boleh ditekankan ataupun boleh dibentuk melalui pendidikan tu sebenarnya kan Cik Farid kan? Okey, alright. So tadi Cik Helmi ada cerita lah macam mana pemanggil-pemanggil yang diterima daripada Kementerian Kesihatan sendiri adalah berkaitan dengan kesihatan mental, dan juga kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku kepada mereka kan. Macam tadi yang dikongsi dengan makanan yang terakhir dan sebagainya. Tapi ada tak semasa panggilan diterima tu nasihat-nasihat yang lain ataupun pesanan-pesanan yang lain supaya sekiranya mereka tu memanggil KKM tu adalah panggilan kepada maksudnya panggilan terakhir, diorang tak call dah JKM dan sebagainya, dan kita boleh mencegah daripada benda-benda perkara yang tidak elok berlaku lah, seperti kemurungan dan sebagainya. Ada tak nasihat disampaikan ataupun macam mana langkah-langkah untuk kita mengelak daripada tindakan luar kawal tu berlaku? Silakan. Baik, terima kasih Puan Moderator. Okey, baik. Sebenarnya pencegahan awal ni sangat orang kata sangat bagus ataupun sangat berbaloi, sebab kita tak nak apabila seseorang itu dah terlibat ataupun dah ada masalah kesihatan mental and then dia baru nak dapatkan rawatan dan sebagainya lah. So pendekatan ataupun pencegahan berkaitan tentang apa itu kesihatan mental, bagaimana kesihatan mental itu dapat boleh memberi kesan kepada kehidupan seharian kita, itu sangat penting lah. So kalau kita tengok pada masa sekarang ini, kita tengok dalam keadaan pandemik, memang saya akui semua saya rasa bukan remaja, ibu bapa dan sebagainya akan rasa tertekan dengan keadaan sekarang ini, dipanggil psikologi depresi lah. So apabila seseorang itu kita berada dalam satu wabak ataupun krisis, memang akan ada kata tekanan emosi ataupun gangguan emosi dan sebagainya lah. Tapi apa yang penting sekarang ni, bagaimana kita nak menguruskan emosi kita sebenarnya kan, dengan keadaan macam ni, bagaimana kita nak menguruskan emosi kita. Yang pertama, kalau kita rasa sunyi kan, kita akan rasa sunyi kan, bagaimana yang duduk seorang tak boleh nak balik kampung kan, kita akan rasa sunyi, lonely dan sebagainya lah. So apa yang perlu kita buat adalah, pertamanya adalah kita menghubungi kawan-kawan kita. Sekarang ni zaman teknologi, zaman boleh video call, boleh Google Meet dan sebagainya. So gunakan pendekatan ataupun gunakan platform itu untuk kita saling berhubung. Kita untuk hilangkan rasa sunyi, hilangkan rasa kebosanan kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ada sesuatu, ada isu ataupun masalah, kongsikan dengan orang lain. Ni ramai, saya tengok sini, ramai yang pemanggil bagi kita. Mungkin dia dah, orang kata mungkin kita dah ada kesedaran. Dulu orang
orang takut nak berkongsi, orang takut nak jumpa kaunselor pun orang takut. Saya rasa zaman Cik Farid, kalau orang biasa yang pergi jumpa kaunselor ni orang yang bermasalah. Kalau kat sekolah dululah, kalau kita tengok, betul tak? Kalau kita kat tempat kalau di premis kerajaan, staff-staff yang bermasalah akan dijumpa dengan pegawai psikologi dan sebagainya lah. So kat situ masyarakat ni sangat ada stigma negatif terhadap apabila untuk mendapatkan rawatan ataupun orang kata kesihatan berkaitan dengan kesihatan mental ni lah. So kita sepatutnya sebagai rakyat Malaysia jangan malu kalau kita rasa demam, kita jumpa doktor kan. Sebab tapi kalau kita rasa ada masalah kesihatan mental dan sebagainya pun kita perlu jumpa doktor dan sebagainya, cari orang profesional yang boleh bantu kita. Jangan dah melarat dan baru kita nak ni. So boleh bantu tapi agak orang kata pencegahan awal tu lagi bagus lah. Kita tak nak benda-benda ini dah teruk baru kita nak cegah. So kesedaran masyarakat terhadap kesihatan mental ni pun agak buat masa sekarang ni agak kurang lah. So kita nak masyarakat nak orang kata encourage masyarakat supaya dapatkan rawatan. Kita ada di LPPKN, kita ada di JKM, kita ada di JKM sendiri dan sebagainya lah. So benda-benda ni yang kita perlu ketengahkan. And then selain pada itu, kalau kita ada, macam saya kata, kalau kita ada masalah kita berkongsi dan sebagainya. And then tadi Elisha ada kata kan dalam keadaan pandemik dan sebagainya tak boleh balik dan sebagainya. Dan duduk rumah, terkurung dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang boleh kita belajar sebenarnya. Macam Elisha kata, dia memasak, dia melukis. Itu satu coping skill yang bagus sebenarnya. Satu coping skill yang kita nak orang encounter kita punya perasaan. Kita duduk rumah bosan, kita tak tahu nak buat apa. Bila kita duduk rumah bosan, kita sunyi, kita tak ada buat apa-apa, kita akan fikir yang bukan-bukan. Kita akan melalui kenapa sampai bila nak habis. Tapi bila kita sibukkan dengan contohnya dengan melukis, dengan memasak dan sebagainya, so perasaan tu akan hilang, perasaan kesunyian tu akan hilang. That's why apa yang Elisha buat tu satu tindakan yang bagus, satu coping skill. Mungkin Elisha duduk dengan family, tapi bagi orang yang duduk yang tak duduk dengan family, duduk seorang-seorang, so itu perkara-perkara yang mereka boleh lakukan lah. Cari aktiviti baru, buat hobi baru, contohnya memasak kan. Kalau dalam family sendiri pun, kalau macam anak-anak time ni lah kita nak bersama dengan anak-anak, kita tanya anak-anak apa tentang komunikasi dengan anak-anak dan sebagainya. Dulu kalau anak pergi sekolah, sekarang kat rumah, time ni lah mak bapak nak mendekati anak-anak. So ambil peluang ini untuk mendekati anak-anak. So banyak perkara-perkara sebenarnya, perkara-perkara yang boleh kita buat ketika pandemik ni lah. Cumanya macam tadi, kalau macam balik pada soalan bagaimana kita nak uruskan, macam tadi saya kata tadi lah, kalau berasa macam dah tak boleh, boleh dapat rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan ataupun NGO yang orang kata menyediakan perkhidmatan sokongan bantu ni ataupun psikososial ni. Alright. Okay, Cik Helmi, mungkin sebelum kita beralih kepada Elisha untuk soalan terakhir, mungkin Cik Helmi boleh kongsikan talian yang boleh dihubungi oleh penonton-penonton kita yang memerlukan? Okey, bagi mereka yang memerlukan bantuan dari segi sokongan psikososial, bagi Kementerian Kesihatan, kita ada talian dipanggil Mental Health Psychosocial Support. Okay. Bagi yang mereka ingin berkongsi ataupun tak tahu kat mana nak salurkan atau malu nak jumpa secara face to face, ada orang ni malu nak jumpa face to face kan, dia selesa cakap call. So dia orang boleh call talian sokongan psikososial di talian 03 2935 9935. So yang talian ini dikendalikan, ini kita kerjasama dengan Mercy Malaysia. So yang akan jawab panggilan ni ada sama ada pegawai psikologis dan kaunselor. So dia akan membantu dari segi sokongan emosi dan sebagainya lah. Secara 24 jam ke Cik Amni? Yang okey. Untuk kita ada juga agensi kolaborasi dengan agensi lain. Untuk 24 jam kita ada talian Nur lah 15999. So itu 24 jam. Untuk yang talian sokongan emosi KKM ni daripada pukul 8 sampai pukul 5 setiap hari. Okey, setiap hari. Okey, so mungkin penonton yang bersama dengan kita, walaupun kita tidak memerlukan talian tersebut, tapi boleh sebarkan kepada pihak yang memerlukan lah kan. So sambil-sambil kita scroll WhatsApp ataupun Facebook dan Instagram, mungkin boleh up status satu untuk kongsikan talian ni. Dan saya rasa di Facebook KKM dan juga media sosial yang lain juga kita boleh share lah benda-benda info tu. Okey, untuk soalan terakhir bagi Elisha lah, kita pun dah berada di penghujung. Okey, sebagai ikon anti dadah, mungkin Elisha nak kongsi lah tips macam mana kita boleh kekalkan hidup kita secara norma baru ni tanpa ada tekanan yang melampau lah. Dan kita jangan give up lah, maksudnya sebagai anak muda
sebagai rakyat Malaysia sekarang yang semuanya dalam dunia yang sama lah kan kita kira. So mungkin Elisha boleh kongsikan tips. Sebelum tu Aisyah nak ucapkan terima kasih kepada Encik Farid dan Encik Helmi yang banyak memberi kata-kata semangat kepada saya, dan juga bukan untuk saya, untuk semua orang yang tengah tengok sekarang ni. Sebenarnya kita perlukan kata-kata semangat tu, kita perlukan pengajaran daripada diorang. Itu sangat membantu kita untuk berfikiran lebih positif, lebih bermanfaat dengan apa yang kita belajar hari ni. Jadi Elisha sebagai ikon, Elisha pun tengah struggle sebab Elisha faham semua orang sekarang pun tengah struggle. Anak-anak muda sekarang, budak-budak pun dah tahu COVID-19 apa benda semua. Jadi bagi Elisha, kita jangan fokus kepada negativity, kita fokus kepada positivity. Jadi maksud Elisha fokus kepada positivity tu, kita ambil masa yang kita dapat ni dengan sebaik-baik mungkin. Contohnya kita luangkan masa dengan family, kita makan dengan family, betul, sebab dulu masa Elisha kuat bekerja, Elisha tak ada masa langsung untuk family, tak dapat pun nak makan dengan family. Tapi bila dah jadi macam ni, Elisha ambil peluang untuk beribadah dengan family, dengan makan dengan family. Jadi bagi Elisha, tips yang Aisyah boleh bagi, dengan masa yang kita ada ni, kita beribadah sehabis mungkin, sebaik mungkin. Kita luangkan masa dengan family, kita cuba benda yang baru. Kita macam kalau kita terlalu berfikiran negatif, kita kena cari pencegahan tu dengan lebih awal. Macam Elisha kalau stres ke apa, Elisha akan luahkan perasaan Elisha dekat family. Jadi family pun akan membantu, Elisha punya siblings pun akan membantu dalam segi emosi. Jadi Elisha harap dalam semua keluarga kita sama-sama bantu each other. Janganlah duduk bilik je, janganlah menyendiri. Kita kena tolong keluarga kita, kita kena tolong kita punya siblings yang mungkin dia tak bercerita, tapi kita sendiri kena ambil inisiatif tu untuk pergi ke family kita dan advice family kita. Dan untuk kawan pula, macam kalau kita tengok ada kawan kita yang tengah stres, tengah kemurungan, kita be there for them. Maksudnya kita dengar masalah diorang. Kadang-kadang diorang malu nak bercerita dengan orang yang diorang tak kenal. Jadi kita sebagai kawan, kita kena ambil peluang tu untuk check on our friends. Kita perlu call diorang, tanya khabar apa semua. Kita boleh hantar makanan ke dekat diorang. Sekarang kan ada banyak kan business, small business yang boleh hantar makanan ke diorang. Jadi daripada situ macam mana kita untuk mengeratkan lagi hubungan kita supaya kita tak terputus silaturahim tu. Jadi advice Elisha adalah kita fokus on positivity dan bukan negativity. Jangan lupa hashtag pencegahan lebih awal dan hashtag jangan steam guys. Jangan steam guys. Okay, mungkin Elisha nak war-warkan juga talian hotline AADK. Elisha tak dapat lagi talian hotline AADK tu, tapi Elisha akan post hari ni di Instagram Elisha dengan talian tu. Jadi korang boleh tengok dekat Elisha punya Insta story, dan kat situ juga kalau korang ada masalah apa-apa yang korang tak nak share dengan orang tapi korang nak share dengan Elisha, boleh je share dengan Elisha. Terutamanya anak-anak muda yang sebenarnya malu nak cakap dengan parents diorang masalah apa yang diorang ada. Diorang perlukan orang yang sama umur dengan diorang untuk tolong diorang. Jadi korang jangan malu, korang jangan segan, korang boleh je cakap dengan Elisha. InsyaAllah Elisha akan tolong yang mana Elisha boleh tolong. Sebab di talian hotline AADK juga, kita bukan sekadar menerima aduan, tetapi kita menerima sesiapa yang ingin berkongsi masalah yang dihadapi. Sama ada aduan tu aduan lah, tapi kalau dia nak meluahkan apa masalah yang dia ada, kita akan sambungkan kepada kaunselor kita lah. So itu tambahan yang kita buat supaya bukan sekadar kita menerima aduan, tetapi kita menyantuni juga mereka. Okey, saya kira itu saja untuk Borak Apa, dan saya yakin ramai penonton yang bersama dengan kita mendapat pelbagai input. Seperti yang Elisha share tadi, banyak perkara yang kadang-kadang bukan kita tak tahu, tapi bila ada platform sebegini yang mengingatkan kita, kita akan jadi lebih alert lah. Dan perkara yang lebih penting tu kita akan ambil sebagai panduan lah kepada kehidupan kita ni, terutama di dalam era pandemik ni kan. Okay?
Alright guys, kita kembali. Jangan terkejut pula, tetamu kita masih belum masih bersama dengan kita sebab kita ada satu permainan, kita ada fun game untuk tetamu kita. Ini memang surprise ni, tetamu memang tak tahu. Okay, so kita memang saja nak uji. Okay, game ni dinamakan Berita Karat yang mana kita sebenarnya nak sambung-sambung perkataan lah. Maksudnya kita nak jadikan satu ayat yang bermesej. Dan kita nak tengoklah, sebenarnya game ni pun boleh main bersama dengan family. Kalau kita boring-boring tu dah biasa main Ultraman dengan anak-anak, why not kalau Cik Farid kan balik ni boleh main game ni dengan anak-anak juga. Okay, boleh kita mula? Okay, saya mula dulu. Saya buka dengan satu perkataan, nanti tetamu kita akan sambung lah. Okay, alright. Perkataannya adalah ibu bapa. Perlu Belajar. Memastikan anak-anak Belajar. mana boleh sampai 2 kali ulang. Boleh repeat tak boleh kan ke? Okey, dia dah terkeluar. Dia dah keluar. Kita Cik Farid kalah lah. Okey. Okay, Elisha dengan Helmi ni kena berentap ni. Okay, alright. Perkataan dia ibu bapa juga. Okay, ibu bapa. perlu Memastikan anak-anak mereka belajar dengan ibu bapa. 2 kali ibu. Okay, alright. Cik Helmi lah pemenangnya sebab Elisha repeat perkataan. Okay. So, kalau kita jumpa kawan-kawan pun kita boleh kan main fun game macam ni. Untuk meredakan tekanan dan mungkin kawan-kawan kita yang daripada tak nak kongsi apa masalah yang dia hadapi tu, mungkin selepas main game ni dia lebih reda dan sudilah berkongsi apa-apa dengan kita kan. So terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan saya yakin tetamu kita pada hari ini sangat hebat dan jangan stop untuk sharing apa jua yang kita ada. Ilmu itu tidak pernah kurang. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi, kita akan jemput lagi. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Terima kasih. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Kembali semula bersama saya Ain dan saya Oni. Okey Oni, tadi kita dah selesai segmen yang membicarakan tentang pengorbanan lah dengan kita punya tetamu, 3 tetamu hebat kita. Betul. Dan kita sempatlah main surprise game lah untuk diorang, iaitu Berita Karat, yang mana game-game ni pun kita boleh main juga bersama dengan anak-anak kita kan. Okay, so ini merupakan segmen terakhir kita pada kali ni. So Oni ada apa-apa yang nak dikongsikan ataupun berita dan sebagainya? Ada poin. Jangan lupa anda di luar sana layari Facebook AADK bagi mengetahui 3 pertandingan yang telah kita anjurkan, iaitu pertandingan mencipta lagu, pertandingan mencipta aplikasi dan juga pertandingan video kreatif. Anda di sana yang berbakat boleh scan QR code yang ada di poster tu untuk mengetahui syarat-syarat dan juga terma pertandingan. Memang hadiah amat menarik untuk anda dapat nanti. Itu poin. Betul. Jangan lupa tarikh tutup. Tarikh tutup dia 23 Ogos 2021. Jangan lambat, buat sekarang. Ambil handphone, ajak anak-anak, fikir sama-sama. Itu salah satu tip juga tu poin. Salah satu tip. Aktiviti bersama kan? Okay, ya, betul. Okay, Oni, selain daripada pertandingan tu, kalau penonton kita sedar, kita pun dah ada AADK TV. Okay, AADK TV ni boleh dilayari melalui
platform YouTube Mr. ADK. Jangan lupa subscribe sebab nanti kita mohonlah like kita punya video-video tu kan. Okay, so antara segmen-segmen yang ada dalam ADK TV ni, kita ada berita ADK, Hai ADK, okay, khabar daripada PTJ, Selami Jiwa ADK, Ask Mr. ADK, Lebih Baik Cegah dan juga Bicara ADK. So segmen-segmen ni berbeza. Dia tak akan sama dan dia tak akan serentak lah. So nanti setiap kali kita keluarkan ni ada pendekatan ataupun input yang berbeza. So kena follow. Ya, betul. Okay. So itu saja. Itu saja rasanya, kita dah sampai ke penghujungnya. Ya. So untuk anda di luar sana, jangan lupa kongsikan info yang berkaitan dengan pencegahan dadah yang boleh didapati di YouTube Mr. ADK, Facebook atau Instagram Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Jangan lupa untuk hashtag Lebih Baik Cegah, Dadah Terkawal 2025 dan hashtag Tak Perlu Steam guys. Ya, betul. Alright. Air sirap tambah selasih. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.